Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hanani Fariha binti Aziz daripada Unit Pendidikan Khas 1, ambilan Ogos 2023-2028. Pada hari ini saya ingin melaksanakan temu bual bersama cikgu iaitu berkaitan dengan pelaksanaan tugasan pentaksiran berterusan laporan. Jadi pada hari ini saya ingin melaksanakan temu bual kepada cikgu iaitu sebagai caretaker kepada 2 orang murid sekolah rendah. Okey, jadinya objektif temu bual kita pada hari ini adalah untuk menganalisis perkembangan di antara 2 orang murid iaitu berkaitan dengan perkembangan fizikal, perkembangan kognitif dan perkembangan sosio-emosi. Okey, baiklah. Pertama sekali, saya ingin mengetahui tentang latar belakang cikgu. Boleh cikgu terangkan tentang latar belakang cikgu? Okey, pertama sekali nama saya Nurul Hanania Farisha binti Aziz. Saya berumur 26 tahun dan saya telah berkhidmat sebagai guru selama 3 tahun di SK Kampung Tuan Razak, Melaka. Itu saja. Okey, baiklah cikgu. Saya akan memanggil Cikgu Nurhanania Farisha sebagai cikgu. Okey, boleh. Okey, soalan kedua saya iaitu berkaitan dengan pertanyaan umum lagi. Apakah hubungan cikgu dengan murid sebagai caretaker di sekolah tersebut? Maksudnya? Adakah cikgu sebagai guru kelas ataupun hanya mengajar subjek ataupun sebagai Di pembimbing? sekolah tersebut saya merupakan seorang guru kelas daripada tahun pertama saya bertugas di sana. Saya merupakan seorang guru kelas dan juga merupakan seorang guru bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah dan lain-lain. Okey, baiklah, terima kasih cikgu. Seterusnya kita akan pergi kepada pengenalan kepada 2 orang murid yang cikgu telah pilih untuk dijadikan sebagai bahan kajian saya, iaitu berkaitan dengan 2 orang murid. Jadi saya ingin mengetahui tentang nama, umur, kelas, jantina, jawatan murid tersebut di sekolah, tempat tinggal dan pekerjaan ibu bapa. Silakan cikgu. Ada 2 orang murid yang telah saya pilih. 2 murid tersebut belajar di dalam kelas yang sama, yang mana kelas yang saya jadi guru kelas tu. Okey, murid yang pertama namanya Erina Maisarah. Erina Maisarah tahun 3 kreatif, maksudnya 9 tahun. Jantina perempuan, merupakan seorang pengawas pusat sumber di sekolah saya. Erina ni juga bapanya bekerja sebagai seorang jururawat, manakala ibunya seorang suri rumah. Erina tinggal di Taman Sarjana Indah. Okey, bagi murid kedua pula iaitu Zahra Aisyah, saya panggil dia Zahra. Zahra juga daripada kelas yang sama, jadi 9 tahun. Zahra merupakan seorang murid biasa di sekolah tersebut. Ayahnya bekerja sebagai seorang juruteknik, manakala ibu Zahra bekerja sebagai seorang jurutera. Zahra juga tinggal di taman yang sama dengan Erina, di Taman Sarjana Indah, Bukit Katil. Itu saja. Baiklah, terima kasih cikgu. Seperti yang telah saya beritahu secara awal kepada cikgu, kita akan bincangkan tentang perkembangan fizikal, kognitif dan sosio-emosi bagi 2 orang murid tersebut. Jadi saya akan membuat analisis di antara Erina dan Zahra. Okey, jadi kita akan pergi kepada aspek yang pertama iaitu aspek fizikal. Okey, sepanjang cikgu menjadi guru kepada Erina dan Zahra atau lebih rapat lagi dikenali sebagai guru kelas. Dalam tempoh saya anggarkan lebih kurang 9 bulan. 9 bulan. Okey, baiklah. Sepanjang 9 bulan, apakah perbezaan yang ketara yang cikgu nampak dari segi aspek fizikal kedua-dua murid itu? Okey, contohnya dari segi ketinggian, berat badan ataupun koordinasi motor, psikomotor mereka, kasar dan halus. Adakah terdapat perbezaan di antara mereka berdua? Perbezaan antara mereka berdua, yang pertama kalau kita lihat daripada aspek ketinggian, Erina mempunyai ketinggian yang lebih rendah berbanding Zahra. Dan dari segi berat badan juga, Erina ni dia seorang yang kurus, manakala Zahra seorang yang kita boleh kategorikan dalam kategori murid yang berlebihan berat badan. Okay. Kalau dari segi koordinasi motor kasar dan motor halus, sebagaimana yang kita tahu, motor kasar dan motor halus ni merupakan dia punya kekuatan otot kecil dan otot besar, betul? Betul. Okey, jadi kekuatan otot kecil iaitu koordinasi motor halus
Erina ni macam dari segi menulis dan memegang pensel sangat bagus sebab saya ajar mereka bahasa Melayu, saya dapat tengok yang setiap kali saya semak Erina ni punya buku latihan, setiap kali dia buat kerja memang tulisan dia sangat kemas. Saya selalu puji tulisan dia. Tapi kalau Zahra ni tulisan dia agak saya boleh katakan cakap ayam lah. Dia macam besar-besar, lepas tu sengit kalau tak ada garisan, macam tu. Lepas tu kalau dari segi dia punya koordinasi motor kasar, macam melompat, berlari semua tu saya rasa sama saja dua-dua aktif, tapi Zahra ni disebabkan dia mempunyai berat badan yang agak berlebihan, jadi mungkin terhad untuk dia untuk melakukan aktiviti fizikal dan menyebabkan dia tak berapa berminat apabila murid-murid perlu menjalankan aktiviti fizikal. Okey, terima kasih cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua iaitu berkaitan dengan adakah fizikal mereka bersesuaian dengan umur mereka jika dibandingkan dengan murid-murid lain? Fizikal mereka sesuai dengan umur ke tak? Okay, kalau secara umumnya kalau saya bandingkan dengan rakan-rakan sebaya mereka, saya dapat tengok yang Zahra ni memang dia agak saya boleh kategorikan dia obesity lah. Okay, obesity berbanding kawan-kawan dia, tapi kalau Erina tu berat badan dia okey, cuma dia rendah sikit lah berbanding kawan-kawan dia, kecil-kecil sikit lah. Okey. Okay, seterusnya adakah Erina dan Zahra melibatkan diri dalam aktiviti fizikal di kelas seperti bersukan ataupun aktiviti yang memerlukan pergerakan, ataupun mereka adalah seorang murid yang lebih pasif? Okey, kalau saya perhatikan kedua-duanya murid yang berminat untuk bergerak, tapi kalau apa yang saya dapat laporan daripada macam cikgu PJ mereka, macam Zahra ni dia lebih, kalau aktiviti sukan PJ macam sukan tara ke waktu hari sukan ke, dia tak cenderung ke arah tu. Dia lebih kepada dia akan tanya kita, cikgu bila nak masuk kelas. Dia macam mungkin berat badan dia yang berlebihan tu menyebabkan dia tak berminat nak buat aktiviti fizikal. Okey, terima kasih cikgu. Kita akan pergi kepada soalan seterusnya iaitu sepanjang cikgu memerhatikan kedua-dua murid tersebut, adakah cikgu merasakan bahawa sama ada di rumah ataupun di sekolah mereka mempunyai diet pemakanan yang seimbang? Apa yang daripada mata kasar saya rasa dua-dua mereka mengamalkan pemakanan yang seimbang daripada kecil. Cuma kalau kita tengok Zahra tu mungkin dia terlebih zat sikit lah macam tu. Cik Erina tu okey je. Okey, kita akan pergi kepada soalan terakhir iaitu dalam aspek perkembangan fizikal, iaitu adakah salah satu murid kelihatan lebih matang secara fizikal berbanding yang lagi seorang? Jika ya, bagaimanakah ia mempengaruhi keyakinan dan hubungan sosial mereka? Okey, kalau yang saya nampak Erina ni dia lebih matang daripada Zahra. Sebab apa? Sebab Erina ni dia lebih macam mana? Dia lebih yakin untuk bergaul dengan rakan-rakan sebaya dia. Dia ada ramai dia ada kumpulan kan dalam sekolah, dia ada kumpulan kawan. Macam Erina ni dia ada kumpulan kawan dia, kawan-kawan baik. Jadi dia macam dia lebih terbiasa untuk bersosial. Macam Zahra ni dia kurang sikit bersosial dengan rakan-rakan dia. Tapi dia lebih cenderung untuk kalau kita masuk kelas tu dia nak cakap dengan cikgu, dia nak berinteraksi dengan cikgu, dengan kawan-kawan tak berapa sangat. Yang saya perasan apabila dia bergaul dengan kawan-kawan dia, mungkin dia rasa dia tak yakin sangat macam tu. Okay, terima kasih cikgu atas pertanyaan. Okay, baiklah kita akan pergi kepada aspek yang kedua iaitu berkaitan dengan aspek kognitif. Okay, soalan pertama saya, kedua-dua murid tersebut adalah di dalam satu kelas yang sama dan mempunyai umur sama dan jantina yang sama. Jadi, cikgu juga merupakan guru bahasa Melayu, iaitu sinonim lah dengan pertanyaan pertama saya, iaitu adakah kedua-dua murid tersebut menguasai kemahiran 3M dengan baik? Seperti yang kita tahu, kemahiran 3M ni selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan kita, di mana penting untuk murid menguasai terlebih dahulu kemahiran tersebut sebelum pergi ke kemahiran yang lebih tinggi. Okey, baik. Kalau kita tengok mereka punya penguasaan dalam kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira,
Kita murid yang pertama Erina ni dia tak ada masalah dalam kalau membaca dan menulis boleh tengok dalam subjek Bahasa Melayu dia tak ada masalah. Kalau mengira pun apa yang saya dapat makluman daripada dia punya cikgu matematik, dia macam masih macam mana perlu dibimbing lah macam tu. Tapi dia boleh buat. Kalau Zahra ni macam saya cakap tadi menulis dia agak tak cukup memuaskan. Macam kalau daripada 10 markah tu saya boleh bagi dia 6 macam tu. 6, 5. Dari segi mengira juga Zahra ni dia agak slow sebab kalau saya tengok peperiksaan baru ni ujian pertengahan sesi akademik, markah Bahasa Melayu Erina 90 manakala markah Bahasa Melayu Zahra yang saya dapat dapat 64 Zahra. Dari matematik juga Erina lagi tinggi daripada Zahra. Maksudnya kat situ kita dapat tengok dia punya perbezaan penguasaan 3M mereka. Okey. Jadi terima kasih cikgu. Seterusnya kita akan pergi kepada gaya pembelajaran kedua-dua orang murid tersebut. Okey, menurut pandangan cikgu, adakah Erina dan Zahra mempunyai kaedah teknik pembelajaran yang sama atau berbeza? Contohnya, adakah Erina lebih kepada visual, Zahra lebih kepada kinestetik? Okay, apakah pandangan cikgu? Okay. Erina ni lebih kepada visual sebab apa kalau saya perasan kalau apabila membuat satu-satu aktiviti ataupun saya memberi tugasan kepada murid-murid kelas mereka ni, Erina ni apabila saya bercakap sahaja dia tak boleh, dia akan datang dekat saya lepas tu dia cakap, cikgu tadi cikgu cakap apa, lepas tu dia akan bawa buku ataupun kertas dia nak salin, dia kena catat benda tu supaya dia boleh betul-betul ingat, betul-betul fokus terhadap apa yang disampaikan tu. Dia kena baca, dia kena teliti, itu Erina. Kalau Zahra ni saya perasan kalau kita bercakap saja macam kita tengah mengajar kat depan, dia tak akan fokus, dia akan main gunting-gunting kertas, main susun-susun buku. Zahra ni lebih kepada kinestetik. Dia kalau aktiviti yang kena bergerak, kena buat sesuatu, kat situ kita nampak dia boleh melibatkan diri secara optimum. Itu beza dua orang tu. Okay, terima kasih cikgu. Okay, soalan seterusnya iaitu berkaitan juga dengan pembelajaran abad ke-21 di mana kemahiran murid dalam menyelesaikan satu masalah. Okey, adakah mereka cenderung untuk berfikir secara kritis dan logik dalam tugasan mereka pada pandangan cikgu? Secara umumnya dua-dua murid ni dia boleh menyelesaikan masalah, tapi bezanya dari segi kita kena bimbing dia ataupun tidak. Macam Erina ni dia boleh kalau kemahiran penyelesaian masalah saya rasa ada 5 ke 6 tahap. Macam Erina ni dia boleh ke tahap yang terakhir paling tinggi. Tanpa bimbingan kita, dia boleh bergerak sendiri, dia boleh fikir sendiri, dia boleh analisis sendiri. Kalau Zahra ni mungkin dia boleh kenal pasti masalah tu, dia boleh beritahu apa masalah, tapi untuk menyelesaikan tu kita kena bimbing dia. Kita cakap, contoh kita cakap awak kena buat A, lepas tu baru dia boleh kupas macam mana dia nak buat A tu. Dia tak boleh nak selesaikan masalah tu sendiri sampai hujung. Macam tu. Faham, terima kasih cikgu. Jadi apa yang saya dapat simpulkan iaitu Erina ni dia boleh menyelesaikan masalah secara sendiri, manakala Zahra ni dia lebih tertumpu kepada dia perlu dibimbing oleh seseorang untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Okay, terima kasih cikgu. Jadi kita akan pergi kepada aspek yang terakhir berkaitan dengan sosio-emosi. Okay, pertama sekali pada pandangan kasar cikgu, bagaimanakah kedua-dua iaitu Erina dan Zahra berinteraksi dengan rakan sebaya mereka? Adakah mereka mempunyai kawan rapat ataupun lebih suka bersendirian ataupun bagaimana cikgu? Okey, dari segi dari aspek sosial lah yang paling saya nampak perbezaan antara mereka ni, Erina ni dia punya kemahiran sosial sangat baik, manakala Zahra mungkin sebaliknya lah saya boleh cakap. Erina ni dia ada ramai kawan dalam kelas, tapi Zahra tak. Zahra walaupun dalam kelas tu saya susun meja abad 21, maksudnya secara berkumpulan kan, untuk buat aktiviti apa-apa untuk tolong-tolong. Saya nampak Erina ni tak ada masalah dari segi pergaulan, dari segi kerjasama untuk buat aktiviti kumpulan, tapi Zahra
Zahra dia tak, kalau Erina ni saya boleh cakap dia boleh jadi leader lah dalam kumpulan. Kalau aktiviti kumpulan tu, walaupun saya tak cakap apa-apa lagi, dia yang boleh bekerjasama bagi arahan dekat kawan-kawan dia, bagi tugas. Kalau Zahra ni dia jadi lost sikit, dia dengan dunia dia sikit. Macam tu. Okey, terima kasih cikgu. Dan akan pergi kepada soalan seterusnya. Apakah perbezaan dan dalam cara mereka menguruskan emosi? Okey, seperti apabila mereka menghadapi kekecewaan ataupun gangguan perasaan di sekolah. Jadi adakah mereka lebih cepat marah ataupun lebih tenang dan bagaimana mereka menyelesaikan masalah tersebut? Okay, bagi kedua-dua murid ni saya nampak apabila mereka ada masalah, Erina ni dia lebih yakin untuk selesaikan satu-satu masalah. Contoh apabila ada satu masalah di dalam bilik darjah antara kawan-kawan dia ke ataupun dari segi tengah PDP kan. Erina ni dia lebih macam saya tahu kena buat apa, dia macam tu. Dia dah macam minda dia lebih tenang untuk menguruskan konflik. Kalau Zahra ni dia tenang juga tapi kita macam saya cakap tadi, kita kena bimbing dia, kita kena push dia sikit. Dia akan datang, dia kata, cikgu macam mana ni? Dia macam tak tenang sikit lah. Tapi dua-dua tu boleh dikategorikan tenang. Tapi Erina dia lebih pandai untuk manage masalah dia berbanding Zahra. Okay, jadi adakah keyakinan diri Erina lebih tinggi lah berbanding dengan Zahra? Betul? Okay. Soalan yang kita pergi kepada soalan yang terakhir. Okay, sebagai cikgu iaitu sebagai guru kelas kepada kedua-dua orang murid tersebut, okay, apakah peranan cikgu dalam membantu dalam perkembangan emosi murid cikgu? Adakah cikgu bersifat lebih terbuka ataupun cikgu terus menghantar mereka di bawah unit kaunseling ataupun lebih banyak menggaulkan meningkatkan interaksi sosial mereka di dalam sebuah kelas? Bagaimana pandangan cikgu? Okey, sebagai seorang guru kelas, saya rasa sebelum kita menghantar murid kita rujuk murid kita yang kita rasa bermasalah terus kepada unit kaunseling, saya rasa guru kelas yang perlu memainkan peranan terlebih dahulu. Sebab yang pertama, di peringkat awal kita dapat tengok guru kelas adalah dikira macam ibu bapa kepada murid-murid kelas tu di sekolah. Jadi kita yang lebih mengenali murid-murid kita berbanding kaunselor. Okey, jadi apabila ada masalah-masalah macam ni, saya rasa saya sebagai guru kelas, saya sendiri yang perlu mendekati murid saya tu dahulu. Yang mana saya kena minta dia bagi tahu apa yang dia hadapi, apa yang mengganggu fikiran dia, macam mana rutin dia yang menyebabkan mungkin dia jadi macam tu ada sebab. Mungkin dia jadi seorang yang tak yakin sebab mungkin kita tak tahu cara dia membesar, persekitaran dia, macam mana dia dididik, kawan-kawan dia, emosi harian dia. Jadi kita yang kena dekatkan diri kepada murid kita dan apabila kita dapat detect apa masalah dia, apa dia punya latar belakang, barulah kita boleh cari penyelesaian yang sesuai untuk masalah dia tu. Jadi macam dari segi macam Zahra ni, masalah dia lebih kepada kurang keyakinan diri yang menyebabkan dia macam terhad sikit untuk bersosial. Jadi kaedah yang saya boleh ambil macam apabila masuk kelas tu, saya lebihkan aktiviti yang membolehkan Zahra ni berinteraksi dengan kawan-kawan dia, yang menyebabkan kawan-kawan dia pun akan lebih selesa dengan dia. Dan benda tu bukan untuk ditunjukkan di depan cikgu sahaja, tapi kalau cikgu tak ada pun sepatutnya mereka tak ada masalah ataupun tak kekok untuk bergaul antara satu sama lain macam tu. Okey, terima kasih cikgu. Okay, sebelum kita mengakhiri sesi temu bual kita, saya ingin menanya satu soalan secara rumusan keseluruhan. Adakah ni pada pandangan cikgu, adakah perkembangan fizikal, kognitif dan sosial emosi seorang kanak-kanak, iaitu daripada kecil sehingga mereka berumur 7 sehingga 12 tahun, iaitu khususnya kepada murid yang yang cikgu jadikan sebagai bahan kajian saya, adakah ia berkait rapat dengan proses perkembangan mereka dalam pembelajaran dan pengajaran cikgu? Pada pendapat peribadi saya, memang semua faktor tu adalah dipengaruhi oleh
cara mereka membesar dan cara mereka berkembang lah. Ada banyak aspek yang kita boleh tengok macam saya cakap tadi, dari segi latar belakang macam-macam lah, latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, persekitaran, kawan-kawan, tempat tinggal, semua tu akan semestinya mempengaruhi perkembangan seseorang individu. Macam saya tengok murid-murid saya, dalam kelas saya ada 33 orang, saya dapat tengok 33 perangai yang berbeza lah, saya boleh cakap personality yang berbeza, dan semuanya semestinya dipengaruhi oleh dia punya latar belakang keluarga, semua yang saya cakap tadi lah. Okey, baiklah cikgu, terima kasih untuk kerana sudi meluangkan masa bersama saya untuk mengumpul maklumat bertujuan untuk tugasan pentadsiran berterusan saya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih juga kerana sudi menemu ramah saya. Okey.